jamak takdim dia syarat dia mualat pula. Tapi nak qomat boleh ke? Sunat qomat. Nah sunat. Lepas kita maya zuhur, kita nak bangkit maya asar tu. Sunat tak qomat? Sunat. Sebab qomat pendek. Kan panjang mana tu? Bak lorak sagi putih mualat ni. Tak apa nah. Kalau sangat tak mau juga. Nah dia letak masa 2 rakaat yang ringan. Jadi qomat lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syarat jamak takdim. Nah, jadi sebelum ni kita dah tengok pembahagian jamak. Jadi jamak takdim ni jamak yang didahulukan. Maksudnya kita himpun tu dalam waktu yang pertama. Kalau zuhur dengan asar, kita himpun dalam waktu zuhur. Kalau maghrib dengan isya, kita akan himpun dalam waktu maghrib. Tu nama dia jamak takdim. Dia kata bermula syarat sah jamak takdim itu 7 perkara. 7 dengan mana berhimpun 7 perkara. Jadi kalau ada satu yang tak cukup, maka tak sah untuk kita buat jamak takdim. Jadi dia kena cukup semua 7 syarat ni baru sah untuk kita buat jamak takdim. Mana dia? Pertama daripada 7 tu, hendaklah niat jamak sebelum beri salam sembahyang yang pertamanya. Jadi hendaklah niat jamak tu sebelum beri salam sembahyang yang pertamanya. Nah, yang pertama bagi musafir tu. Maksud dia niat jamak tu mestilah di dalam sembahyang yang mempunyai waktu. Maksud dia sembahyang mana? Sembahyang zuhur ataupun sembahyang maghrib. Ni kena ingat ni tempat niat. Nah, tempat niat untuk kita jamak takdim, kita nak buat asar dalam waktu zuhur, mesti kita niat tu di dalam sembahyang zuhur tu sendiri. Walaupun berserta dengan bagi salam yang pertama sah, tak ada masalah apa. Salam yang kedua tak boleh lah. Nah, waktu bagi salam yang kedua baru nak niat jamak asar tu tak boleh lah. Jadi mesti kita niat tu, nak niat ni maksudnya kita sedar dalam hati lah, kata nak jamak asar tu, nak himpun asar tu buat mai dalam waktu zuhur tu. Kita sedar tu sebelum beri salam sembahyang yang pertamanya, sebelum bagi salam. Jadi tempat niat dia mula daripada takbir sembahyang zuhur tu, dia takbiratul ihram sampailah salam yang pertama. Jadi tang mana pun tak ada masalah lah. Jadi dalam sembahyang tu dia ada niat. Kalau dia tak niat, kita kata kalaulah dia tak niat untuk jamak ni, kalau dia tak niat waktu dia sembahyang zuhur tu, dia terlupa nak niat himpun asar, tak sah buat jamak. Tak boleh buat jamak. Lepas tu nak buat mana asar tu, tunggu masuk waktu lah. Bukan kata tak ada mayang. Kata tak boleh jamak, tak mayang terus. Bukan begitu. Dia kira masuk waktu asar lagi mayang asar. Jadi dia mesti niat di dalam sembahyang tu. Sebelum sembahyang tak boleh. Tak boleh. Dia kena dalam sembahyang. Dalam sembahyang tu. Dalam sembahyang zuhur tu kena niat nak himpun asar. Dia tak boleh sebelum sembahyang, tak boleh. Lepas sembahyang pun tak boleh. Dia mesti dalam sembahyang. Seperti diniat sahaja aku jamak sembahyang fardu asar ke dalam waktu zuhur. Contohnya tu. Tapi yang duk sebut pun ni batal sembahyang zuhur tu.
Nah, ada pergi sebut sahaja aku jamak pula. Nah, jahanam yang zuhur tu. Jadi kita sedar dalam hati kita. Kata kita nak jamak asar ni. Nah, lepas mayang zuhur lagi nak jamak asar buat masuk dalam waktu zuhur. Sedarlah hati kita tu lah. Kita faham, kita reti. Nah, kita sedar nak buat benda tu. Boleh faham dah. Tu orang panggil niat macam tu lah. Habis. Ataupun dia kata sahaja aku jamak sembahyang fardu Isya ke dalam waktu maghrib pun boleh. Ni untuk Isya dengan maghrib lah. Nak jamak Isya buat masuk dalam waktu maghrib. Sedang kata lagi nak jamak Isya ni. Nak jamak Isya dalam waktu maghrib. Dalam sembahyang maghrib tu. Dalam sembahyang maghrib tu kita nak himpun. Kita sedang kata nak himpun Isya dalam waktu maghrib. Habis hang tu. Jadi dia mesti niat tu dalam sembahyang tu lah. Tu dia kena ingat lah. Dia kan payah kadang tu cuma orang dia poin yang penting dia tempat niat tu. Buat jamak ni tempat niat. Kalau jamak takhir, tempat niat dia dalam waktu sembahyang yang pertama. Kalau jamak takdim ni dalam sembahyang yang pertama tu. Maksudnya dalam sembahyang zuhur kena niat jamak lah. Dalam sembahyang maghrib kena niat jamak dah untuk Isya. Boleh faham dah? Jadi hak mana jamak? Zuhur dengan asar ni jamak takdim, hak mana jamak? Asar tu yang jamak. Zuhur tak jamak. Zuhur memang buat lah waktu dia. Tunai lah. Tunai lah. Tapi nak abang kata buat dalam waktu pula. Zuhur. Yang jamak dia asar. Macam tu juga jamak takdim maghrib Isya ni kita jamak takdim. Hak mana jamak? Isya tu yang jamak. Maghrib tak jamak. Boleh faham dah? Kedua daripada 7 syarat tu tertib. Tertib ni ikut aturan. Apa maksud tertib? Yakni didahulukan sembahyang fardu zuhur atas sembahyang fardu asar. Ni untuk zuhur dengan asar tu kena sembahyang zuhur dulu baru sembahyang fardu asar. Adapun kalaulah dia buat asar dulu, zuhur tak buat lagi, dia buat asar dulu, maka sembahyang asar tu tak sah. Tak sah sembahyang asar tu. Asar tu yang tak sah. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat jamak. Dia kena zuhur dulu, dia pergi buat asar dulu, maka asar tu tak sah. Zuhur tu sah, tak ada masalah. Sebab zuhur dia bukan jamak. Yang jamak dia asar. Bila kita nak jamak asar buat masuklah waktu zuhur, tiba-tiba kita pergi buat asar dulu baru buat zuhur, maka tak sah asar. Zuhur sah. Boleh faham tak? Jadi dia kena dahulukan sembahyang fardu zuhur atas sembahyang fardu asar, dan didahulukan sembahyang fardu maghrib atas sembahyang fardu isya. Sembahyang maghrib dulu, lepas tu barulah sembahyang isya. Tu kena ingat tu tertib. Ni untuk jamak takdim. Adapun jamak takhir, tertib hukum dia sunat. Sunat. Maksudnya jamak takhir ni boleh kita buat asar dulu, lepas tu baru buat zuhur. Boleh. Ataupun buat zuhur. Kalau nak ikut tertib lah. Buat zuhur dulu, lepas tu baru buat asar. Tu sunat. Sunat buat macam tu. Tapi kalau kita nak buat asar dulu pun tak jadi masalah lah. Sembahyang terpakai belakang. Sebab untuk jamak takhir dia tak syarat pun tertib ni. Tak syarat. Cuma sunat kita ni tertib. Habis yang tu. Ketiga daripada 7 tu dengan segera. Dengan segera maksudnya mualat. Dengan segera ni dengan mana? Mualat. Mualat mana? Sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua ni kalau zuhur dengan asar lah. Kalau maghrib dengan Isya, kena dekat Isya. Jadi mesti mualat. Lepas kita bagi salam sembahyang yang pertama tu, kita tak boleh duduk lama.
kita kena bangkit takbir untuk sembahyang yang kedua pula. Dia syarat dia mesti mualat. Itu. Bila tu dengan segera sembahyang yang kedua. Tafsir yang kata dengan segera tu. Maksud yang kata dengan segera tu macam mana? Selepas beri salam sembahyang yang pertama. Zuhur lah ataupun maghrib. Lepas kita bagi salam saja sembahyang zuhur tu, dengan sekira-kira tiada celus. Bahasa Tok Guru Cik lah. Tiada celus. Ni orang kampung lah. Kira tiada celus ni tak lepas. Gitu. Tiada lepas. Tiada celus. Tiada lepas antara dua sembahyang itu. Tiada celus tu fine. Oleh masa 2 rakaat sembahyang yang ringan. 2 rakaat sembahyang yang ringan maksud dia 2 rakaat yang dibuat rukun sahaja. Jadi 2 rakaat yang orang buat rukun, daripada dia bagi salam, lepas tu dengan takbir pula untuk sembahyang yang kedua tu. Mula daripada bagi salam dengan takbir tu, dia jangan bagi celuh tengah-tengah tu sembahyang 2 rakaat yang ringan. Jangan bagi celuh. Kalau celuh, putus mualat. Bila putus mualat, tak boleh kita nak jamak dah asar. Tak boleh. Jadi dia kena tunggu masuk waktu asar, baru sembahyang asar pula. Jadi jangan bagi celuh 2 rakaat yang ringan, celah-celah tu. Dia, antara 2 sembahyang tu maksud dia mula daripada salam sembahyang yang pertama dan takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Tengah-tengah tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak bangkit takbir pula tu. Salam dengan takbir ni, celah ni tak boleh celuh 2 rakaat. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Itu. Tak faham lagi tak tahu tu. Jadi jangan bagi celuh tang tu. Hak ni orang panggil mualat. Jadi jamak takdim dia syarat dia mualat pula. Tapi nak qomat boleh ke? Sunat qomat. Sunat. Lepas kita maya zuhur, kita nak bangkit maya asar tu. Sunat tak qomat? Sunat. Sebab qomat pendek. Kan panjang mana tu? Bak lorak sagi putih mualat ni. Tak apa. Kalau sangat tak mau juga. Dia letak masa 2 rakaat yang ringan. Jadi qomat lah. Azan puasa dia boleh, tapi dah azan ni panjang. Selalunya dalam kitab ni dia buat qomat lah. Ni duk azan macam dengan TV pula. Putih mualat lu. Tarik hayal solah tu dia nak panggil siapa tahu. Padahal mayang seorang-seorang lah. Dia mayang seorang. Jadi qomat tak apa, sunat. Sunat kita qomat. Lepas qomat tu jangan duk balik lah. Ni qomat ni Qul a'udzu birabbin nas pula. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau cepat tak apalah, tak ada masalah apa. Dia yang masalah tang masa tu. Ni duk baca lambat-lambat pula bungkus tu. Lagi putih mualat lagi, dan putih mualat tak boleh buat. Tak boleh buat lah. Jadi tu yang kata mualat. Adapun jamak takhir. Jamak takhir ni dia tak syarat mualat. Tak syarat. Sunat saja kita mualat. Sunat. Kata kita jamak takhir, kita himpun zuhur dalam waktu asar. Kita mayanglah zuhur. Lepas tu nak mayang asar tu kita pergi sehari minum kopi dulu, letih. Americano lah. Ais latte. Kena RM10 sejawat. Ais latte tu. Nak pergi cerah mata je masalah. Jadi minum kopi dulu sehari baru main sembahyang asar. Tak apa. Lena sedar. Nak lena dulu kan. Nak pergi bilik ayak berak dulu kan. Tak ada masalah apa. Sebab dia jamak takhir dia tak syarat mualat. Cuma sunat tu kita mualat lah.
Kalau takdim batal je lah. Ha? Kalau takdim batal lah je lah. Takdim macam mana? Takdim batal. Baru batal wudu. Batal wudu. Kalau kita boleh cepat tak apa? Bawa ada dah nak pilih. Tu Monty pula asal ni. Tu ya cerita dah. Dah tak payah. Buat spray lah kali. Kawan dia balik boleh ada dah. Kalau RNR tak payah lah. Kena Monty pula. RNR lain pula lah. Habis yang tu. Dia syarat mualak ni. Takdim dia syarat mualak. Habis yang tu. Tengok dia tak. Tu tengok dia apa. Dan disunatkan iqamah. Tengok. Iqamah sunat. Azan dia tak sunat. Tak sunat. Sebab azan ni satunya panjang. Aku putih mualat. Sebab tu tengok ulama-ulama dia letak iqamat dia. Iqamat tu sunat. Lepas kita habis zuhur, sekali bangkit, qamat pula nak mayang asar. Sunat hukum dia. Walaupun semayang seorang. Tapi bukan mesti amal. Nak kita mayang seorang-seorang ke RNR, nak bangkit iqamat. Habis. Kalau kata kalau baca tu tak boleh banyak. Tengok kita dulu. Nah, dia kena buat main nas tengok lah. Nas ulama tu. Batal bukan ngejok. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab ni putih kan. Dia masalah putih tu bukan masalah batal wudu, masalah lambat ambil wudu. Faham tu ya? Kita segera ambil wudu. Kita tak kira lah. Dia kena segera jangan bagi celih masa tu tak apa. Tapi kalau RNR pun paik ada dekat surau. Ada paik dah tu. Tak ada wilayah. Tak ada. Tapi macam tu lah. Kalau kita lambat putih lah. Lambat dia putih mualak. Habis. Kalau ikut tu bukan kata ni kita nak buat azan apa masalah. Azan pun benda sunat juga. Tapi tak payah sebab dia syarat mualak tu kuat lagi. Syarat mualak tu. Bila syarat mualak tu kuat, dia tak boleh nak azan tak boleh. Takut putus mualak. Jadi sebab tu tengok dia disunatkan iqamat. Tak kala hendak sembahyang yang kedua. Waktu kita nak sembahyang yang kedua ni sunat juga iqamat. Maka disunat bang dan iqamat pada sembahyang yang pertama. Yang pertama nak bang pun tak apalah. Zuhur tu bang dulu. Bang pi macam TV pun tak ada masalah apa. Zuhur dia bukan nak kalut apa. Dia bukan nak ada molak apa. Jadi kalau kita tak kalut apa, bang lah. Takbiratul ihram zuhur. Takbiratul ihram buat molak. Dah takbiratul ihram zuhur dah. Tu tak lagi nak takbiratul ihram asar ni kena jaga tu. Jadi kita nak sembahyang zuhur, tu bang dengan qamat pun sunat tu. Dan tiada sunat bang pada sembahyang yang kedua. Tengok. Tak sunat bang pada sembahyang yang kedua. Sebab bang ni dia panjang. Takut putih mualak. Hanya sunat iqamah jua pada sembahyang yang kedua. Sunat kita qamat je. Mayang asar tu qamat dah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qamat ni dia bukan sunat terlambat. Dalam kitab fiqh kita mengaji pun iqamat ni dia kena cepat tu lah. Dia buat lagu-lagu lah. Qamat ni pun nak buat lagu juga tak payah. Dia sunat cepat. Dia tak macam azan. Azan memang sunat lambat sikit. Tak jadi ikut dia buat lagu qamat ni. Tak tahu. Sengah dia buat juga. Allah. Lagi lagu raya lagi. Takbir raya lah. Ada hak buat, ada. Ada hak buat. Dia tak sunat pun. Tak sunat. Kita kena cepat. Qamat ni cepat sebab dekat dah dengan sembahyang. Sah je. Tapi dia bukan kata qamat waktu jamak ni lah. Qamat waktu lain pun dia sunat segera maksud dia cepatkan sikit. Waktu kita duk qamat tu dia kena cepatkan sikit.
Nah, tak sunat dah kita dah buat lambat-lambat lagu-lagu tak sunat dah. Hak tu azan sungguh. Sebab azan ni nak panggil orang. Nak tunggu orang siap, nak tunggu orang mai. Ni qamat ni bukan masa untuk tunggu dah. Memang nak semayang tu ya. Nak semayang. Hari hang tu. Keempat daripada 7 kekal perjalanan. Kekal perjalanan ni masih dalam safar. Masih dalam perjalanan lah. Hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Sampailah dia takbiratul ihram sembahyang kedua. Kena kekal duduk dalam musafir. Tak boleh putus safar tu. Sampailah dia takbir sembahyang yang kedua. Kalau sembahyang yang kedua tak sempat dia nak bagi salam, tak apa. Contoh dia sembahyang atas kapal lah. Dia sembahyang atas kapal. Dia dan takbir sembahyang yang kedua tu dalam perjalanan lagi. Tengah duduk sembahyang tu sampai tempat dia. Sampai. Tak rosak apa jamak tu. Jamak takdim tak rosak. Tak rosak. Terus. Nak impi keluar dia tau. Dia tak ada nak bagi salam. Cerita dia tak ada bagi salam sembahyang ni, kapal tu sampai dah. Kalau kereta mana lah siapa nak. Siapa nak sembahyang lah kereta. Kapal sungguhlah orang sembahyang. Jadi dia sampai dah. Kapal tu sampai masuk tempat dia lah. Tak putus apa? Dia terus sembahyang. Cuma yang putus dia qasar putus lah. Kalau dia niat qasar, dia terbatal qasar tu lah. Dia kena buat tamam. Tapi untuk jamak tak. Jamak ni tak ada masalah kalau sampai. Dia jangan tak ada takbir. Dia sembahyang zuhur. Dia sembahyang zuhur bagi salam tak ada nak takbir sampai dah kapal tu pun. Hak tu habis ya. Dia tak boleh kat jamak, kena tunggu asar lah. Tu yang dia kata kekal perjalanan tu hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Sampailah takbiratul ihram sembahyang yang kedua tu. Dia kena kekal dalam musafir. Barulah boleh jamak. Baru boleh jamak. Habis. Kelima, sah sembahyang yang pertamanya pada zan bagi seorang tu. Zan bagi musafir dia lah. Sah sembahyang yang pertama zuhur kan ataupun maghrib kan, dia kena sah sembahyang tu pada zan, sangkaan. Tak boleh, ataupun kita kata yakin lah. Yakin kata sah pun tak apa. Zan pun tak apa dah. Yakin lagi dahsyat lah. Yakin kata sah tak apa. Jangan dia ni tak ada zan kata sah sembahyang yang pertama, hak tu tak sah untuk dia jamak. Untuk dia himpun asar tu tak sah. Sembahyang zuhur dia pun dia tak ada zan kata sah pun. Maka hak tu tak sah untuk dia himpun. Habis. Jadi dia kena zan kata sembahyang dia yang dia buat ni sah. Keenam, kekal waktu sembahyang yang pertamanya. Kekal waktu sembahyang yang pertama, zuhur atau maghrib tadi ni, hingga salam sembahyang yang keduanya. Kekal waktu sembahyang yang pertama, waktu zuhur ataupun waktu maghrib tu, sampailah salam sembahyang yang keduanya. Sembahyang yang kedua asar dan isya. Dia kena kekal. Dia tak boleh tengah duk sembahyang masuk asar. Tak jadi, jamak tu tak jadi. Tak jadi. Jadi dia kena sembahyang tu, waktu sembahyang tu, waktu zuhur tu kekal sampai dia boleh bagi salam yang untuk sembahyang yang kedua. Boleh faham tu. Dia syarat kekal tu. Tu yang ke-6. Ke-7, sembahyangnya itu ni sembahyang yang dijamak tu. Maksudnya sembahyang yang kedua tu lah, sembahyang asar ataupun sembahyang isya tu. Ni kena jaga ni. Sembahyangnya itu maksudnya sembahyang yang dijamak. Sembahyang yang dijamak kena kepada asar dan juga isya lah. Zuhur bukan jamak, memang waktu dia. Maghrib bukan jamak sebab waktu maghrib lah. Maghrib memang lah waktu dia, bukan jamak apa.
Sembahyangnya itu tiada wajib ulangnya sembahyang tu. Tak wajib ulang. Adapun kalaulah wajib ulang, contoh wajib ulang mana? Faqidut tahurain. Faqidut tahurain ni orang yang luput dua alat bersuci. Debu pun tak ada nak tayamum, ayak pun tak ada. Nah, ayak pun tak ada nak buat wuduk, debu pun tak ada nak tayamum. Hal jenis macam ni dia wajib semayang juga, hormat waktu. Tapi dia wajib ulang ke? Ya, wajib ulang. Maka kalau gitu tak sah untuk dia jamak. Nah, tak sah untuk dia jamak. Betul lah. Semayang tu. Sembahyang dia tu nak kena ulang pula. Kalau dia sembahyang asal pun memang nak kena ulang. Jadi tak sah jamak. Ataupun kita kata masalah kita kata tayamum. Tayamum sama, tayamum dengan sebab tak ada ayat, pada tempat yang ghalib ada ayat. Sama. Nah, tempat tu kebiasaan dia ada ayat. Bila kita tayamum pada tempat macam tu, semayang nak kena ulang balik. Nak kena ulang balik. Jadi bila jadi macam tu, kita nak buat jamak tak boleh. Kita nak jamak tu tak boleh. Bila sembahyang tu wajib ulang, maka hak ni tak boleh jamak. Ada pendapat dhaif dia kata apa? Pendapat dhaif kata hak ni pendapat Imam Zarkashi. Pendapat Imam Zarkashi, pendapat Ibnu Qasim, pendapat Syekh Imam Ali Shibramalisi. Nah, mereka kata walaupun sembahyang yang wajib ulang tu sembahyang yang pertama, maka tak sah dah jamak. Nah, kalau sembahyang yang wajib ulang tu sembahyang yang pertama, tak sah dah. Nak buat jamak tak sah dah. Ini pendapat dhaif lah. Sembahyang pertama sembahyang zuhur, hak tu nak wajib ulang, hak tu pun tak sah buat jamak. Nah, adapun pendapat muktamad, nah, pendapat yang muktamad dia kata apa? Sah kalau sembahyang yang wajib ulang tu hanya sembahyang yang pertama, sah. Nah, sah kita ni buat jamak sembahyang yang kedua tu, sah. Hak wajib ulang sembahyang yang pertama aja, zuhur. Sembahyang yang kedua tu sah tak kita jamak? Sah. Cuma syarat dia zon kata sembahyang yang pertama tu sah, cukup. Dia pergi dekat syarat yang ke apa? Hak zon tadi, yang kelima tadi ni. Yang kelima ni. Dah buat masalah lah. Nak buat masalah yang pertama tak ada wuduk, tengah-tengah mayang hujan turun. Dan ambil wuduk. Itu. Debu pemai. Debu pemai. Tengah nak mayang debu pemai. Hujan turun ke dapat tak? Jadi bila kita zon kata sembahyang yang pertama kita sah, boleh buat jamak dah sembahyang kedua. Boleh buat jamak. Cukup takat tu ya. Nah, yang hak tu pendapat yang muktamad. Pendapat dhaif kata kalau hak pertama pun nak kena ulang, tak boleh dah nak jamak. Lagi ketat lah. Pendapat dhaif tu dia lagi ketat. Buat tamak lah. Bukan buat tamak. Bukan buat dalam waktu. Buat dalam waktu dia. Buat dalam waktu masing-masing. Habis tu. Tu maksud dia sembahyang itu. Maksud yang kata sembahyang itu tu sembahyang yang dijamak tu. Kalau zuhur dengan asar lah. Kalau maghrib dengan isya. Boleh faham lah. Tu bukan sembahyang itu tu kena sembahyang zuhur tu, bukan. Asar tu. Maghrib pun bukan. Dia kena dekat betul isya tu. Sembahyang tu tiada wajib ulangnya. Maka tiada sah jamak sembahyang orang yang wajib ulang sembahyangnya sembahyang orang tu. Misalnya seperti faqidut tahurain. Faqidut tahurain, faqid ni orang yang luput. Tahurain dua alat bersuci. Dia luput dua alat bersuci. Apa dia? Ayak dengan debu. Ayak pun tak ada, debu pun tak ada. Habuk ada. Habuk tak boleh pakai. Mazhab kita Syafi'i tak lepas. Dia kena debu tanah. Ni tepuk, kosyen lah apa, dia cari habuk. Tak payahlah, buang masa. Mazhab kita tak sah. Kalau ada debu kat tingkat tak apa.
Nah, kalau betul ada debu. Nah, dulu daripada hujah tu ada dalil yang kata ambil kat dinding rumah tu. Dinding depa macam mana? Dinding tanah. Nah, tak apalah. Tu boleh jadi mazhab lain lah. Mazhab Hambali boleh jadi. Mazhab Hambali dia kira jirim lah. Nah, jirim. Jirim hak alih ni tak ada masalah apa, habuk boleh. Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita dia kira debu. Mazhab Hambali tayamum sampai tak ni lah. Nah, tak ada sampai siku ni. Mazhab kita kena sampai ke siku. Nah, sebab tayamum ni dia ganti daripada wuduk. Nah, bila hak wuduk yang asal pun sampai siku, dia pun kena sampai siku lah. Itu dalam mazhab kita macam itulah. Nah. Dalam Quran kata, kalau ikut dalam Quran tu sampai tangan lah. Tangan je. Tang wuduk baru kata apa, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Dalam Quran tu ada sebut daripada ajak tangan sampai ke siku. Tapi bab tayamum dia tak sebut tangan sampai siku. Dia tangan saja. Quran sebut. Sebab tu mazhab Hambali dia tangan saja sampai ni. Mazhab kita taklah. Sebab satu dia masalah gantilah. Lepas tu ni sebut sangat tangan saja. Boleh jadi hujah juga ni lah. Hazfus sani li dilalatil awal. Buang yang nombor 2 ni sebab dah tunjuk dekat yang pertama. Hak pertama tu habaq dah sampai siku. Kat sini tak cerita tak apa dah. Faham daripada yang pertama tu. Faham? Hak ni masing-masing hujah lah. Hujah mazhab. Tapi lah hak tu masing-masing hujah, masing-masing mujtahid belaka. Dia tak ada masalah buat. Cuma kita nak mengaji pula lah hak depa ni. Dah kita tak mujtahid. Kita kena mengaji hak depa lah, ikut depa. Contoh faqidut tahurain lah, orang yang luput dua alat bersuci, debu tak ada, tanah pun tak ada, maka hak ni dia kena semayang juga, bukan tak ada semayang. Cuma sembahyang dia nak kena ulang. Dan orang yang sembahyang dengan tayamum, tengok tu dia buat contoh sama. Dia ni sembahyang dengan tayamum pada tempat yang ghalib ada air. Tempat tu kebiasaan dia ada air. Ghalib ada air ni, kebiasaan ada air ni. Dalam setahun tu lebih banyak ada air daripada tak ada air. Dia kira 7 bulan ada air. 5 bulan saja yang tak ada air. Dia setahun 12 bulan. 7 bulan ada air. 5 bulan tak ada air. Kira ada air tempat tu. Kira ada air. Kalau 6 bulan kira tak ada air. Tapi kalau 7 dengan 5 menang kat 7 lah. Tengok. 7 bulan tak ada air. 5 bulan saja ada air. Hak ni kira tak ada air. Kira tak ada air, tayamum tak payah ulang lah. Bila kita semayang dengan tayamum, tak payah ulang lah semayang tu. Tapi kalaulah 7 bulan yang tak ada ayat, 7 bulan yang ada ayat, 5 bulan saja yang tak ada ayat, hak ni kira ada ayat. Tayamum nak kena ulang balik sembahyang. Nak kena ulang. Habis hang tu. Kita 12 bulan ada ayat. Kita ayat saja lah. Ni tak tahu nak ada timur tak ni. Tak depan lah, awatan lah. Tak ada lah apa timur ni. Sebab bila ada timur ni pun buat pesta maksiat. Bila tak ada timur ni, tak ada lah pesta maksiat tu nak boleh. Kan pesta tu tak maksiat lah. Saya tanya dia, pesta tu tak maksiat lah. Tak boleh tu lah. Mesti semua. Ya, salam lah. Tak ada soalan lah. Ya. Kita saya berlakon. Sampai ke sebelum masuk kampung kita, masuk waktu. Sampai agak-agak
Kita tak ada orang tak buat yang begini. Kayaknya masuk waktu dia kita jamak itu. Kita tak masuk Korea kita lagi lah. Okey. Kita sampai kagak lah. Tak buat nama lu jabu tak masuk buat yang begini. Kita tak masuk ni lah Korea kita lah. Cerita dia kita tak masuk Korea lah. Ya mak. Boleh, tak ada masalah sebab kita dalam musafir. Dalam musafir. Sampai dah tu jabu sampai tak ada. Banyak masak. Balik tidur. Dia duduk kira lah. Tutup headset semua tu. Tidur. Banyak duduk cari. Bukan kita masuk kata malam. Jamak dah rumah dah rumah tak boleh. Hatu sampai dah. Sampai dah tak boleh. Berdekatan tu jangan masuk Korea. Jangan masuk Korea kita. Masuk Korea kita tak boleh habis. Macam buat Mali kan. Korea buat Mali atau lah. Singgah Pampat bukan Korea ni. Duk belenggu padahal sampai ke sebelah. Dia punya perang masa tu nak jamak juga tu. Ya. Mali pun duduk raja orang. Lah. Betul. Sampai masuk Johor, singgah mayang tu. Nampak tak? Dah duduk dalam sapi. Dah duduk dalam sapal lagi. Lagi dia kata lagi syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir. Bermula syarat jamak takhir itu dua perkara. Dia tak banyak lah. Jamak takdim tadi panjang 7. Takhir ni 2. Maksud dia kita buat zuhur dalam waktu asar. Ataupun kita buat maghrib dalam waktu isyak. Ni orang panggil jamak takhir, jamak yang ditunda. Tunda. Dia kata apa? Dia hak mana afdal? Afdal dia tengok. Kalau kita ni berhenti dalam waktu zuhur, kita dah berhenti dah, afdal buat takdim lah. Kalau kita ni tak berhenti, kita nak berhenti asar, afdal buat takhir. Tapi kalau dua pilihan berhenti, takhir lebih afdal. Ini disebut di dalam kitab Mahzan Jawahir pun ada sebut ni. Takhir tu afdal lagi. Kita syarat maksa kan? Kita nak jalan perjalanan. Kata hari kita aku ni nak buat jamak takhir. Orang jamak takhir ni apa mau waktu lohor tadi tak berhenti ya. Aku dah buat asar. Macam nak kena niat. Jamak takhir lah. Kita niat dalam perjalanan tu. Aku ni nak jamak. Takhir. Maksud dia nak himpun zuhur dalam waktu asar lah. Dia tak berhenti lah. Lohor tu boleh ke? Boleh. Memang dia kena niat. Dia niat dalam waktu zuhur tu. Dia sebelum masuk waktu tu dia nak kontak tak? Sebelum masuk waktu asar tu. Lohor tu. Dalam waktu zuhur. Bukan sebelum masuk zuhur. Kalau sebelum masuk zuhur kita niat, dia tak pakai. Dia kena masuk zuhur baru niat. Masuk zuhur baru niat aku nak jamak takhir. Baru niat. Tak berhenti lah. Nak berhenti tak berhenti tu ikutlah. Yang penting niat lah waktu. Tak berhenti semayang lah. Bukan berhenti. Kalau berhenti makan tak berhenti kan, tak ada masalah apa lah. Hak tu. Jadi kita yang penting masuk waktu zuhur tu kita niat. Aku nak bayar tak jamak takhir. Nak jamak zuhur ni dalam waktu asar ni. Niat tu. Kita niat nak takhir, kalau kita berhenti dalam zuhur tu, dapat takhir balik tu boleh. Boleh tak ada masalah apa. Tak ada dia letak syarat mesti kena apa? Jangan niat takhir, dia tak ada syarat tu. Tu saya duk cari tu tak ada masalah apa lah. Nak cari jumpa. Tak ada masalah lah sebab kalau kita tengok pada syarat pun tak ada masalah apa lah. Jamak takdim tu.
Kalau kita dah niat dan zaman akhir di dua kita nak buka pada nak baca nak pergi tu lah. Boleh. Boleh. Yang tak mayang tu ya. Jamak ni benda takdim benda takhir benda. Nak ada pandai mula dia nak buat takhir. Lepas tu takhir pun lepas. Lah tak takhir dah. Jam. Jam. Sebab tu kalau berhenti tu mayang tu. Saya duduk tunggu lah. Tak tunggu. Dari kita berhenti kita tak tahu lagi driver tak mau berhenti ke depan kan mayang tu ya. Siap. Habis. Tengok sikit, tengok hak pertama ni. Pertamanya niat jamak dalam waktu yang pertama. Niat jamak dalam waktu yang pertama, tengok. Tu tempat niat jamak takhir dalam waktu yang pertama, bukan dalam sembahyang. Bukan sebelum masuk waktu. Tu dah faham lah, dalam waktu yang pertama. Tu. Maksudnya kena masuk zuhur dulu kan. Baru boleh niat. Kalau kita Nabi ada waktu tengah jalan kita ingat sampai dalam pukul 3 boleh lah. Tu takdim lah. Tu takdim lah. Dia tak ditakhir lah. Ada waktu kita niat pukul 3 sampai ke apa nama bayar lah. Ikutlah dia kira kita masuk waktu kita niat untuk takhir. Lepas tu kalau pukul 3 kita berhenti nak sembahyang, tu dia jadi jamak takdim pula lah. Takdim. Tu dia kena niat pula dalam sembahyang. Niat 2 kali ya. Niat kali. Jadi dia niat dalam sembahyang yang pertama lah. Dia balik pada syarat tadi. Baik, iaitu yang kata dalam waktu tu. Dalam waktu yang pertama tu maksudnya dalam waktu zuhur. Tu dalam waktu zuhur tu dia niat. Tapi kait pada kata niat jamak tu selama belum habis waktu zuhur. Selama belum habis waktu zuhur. Kalau zuhur dah habis dah, had tu tak sah nak niat jamak. Tak sah. Lepas tu baca nak qada. Nak baca lagi qada. Boleh qasar tak? Kalau kita tinggal dalam waktu musafir, nak qada pun waktu musafir, boleh qasar. Tak ada masalah apa. Boleh faham lah. Ni kita ingatlah dulu ni kita biasa tinggal waktu kita pergi musafir dulu, tinggal semayang tak semayang kan. Start kita malam ni pergi gurun. Pergi tu qada siap sekali dengan apa? Qasar. Tapi bukan semua waktu kita musafir kita tinggal semayang lah. Kalau tak musafir tak boleh lah. Ni cerita dia kita tinggal dalam musafir dulu ni. Kita ada musafir dulu ni, bosan dulu. Sehari. Lepas tu tinggal nak qasar kena musafir juga. Qada baru boleh qasar. Boleh faham lah. Ni kita dulu. 2 kali apa? Kali musafir 10 kan. Waktu kita ke bawah. Boleh. Temai kat bah tak ada. Bah hilang lah. Nak tinggal terus lambat. Lagi dia kata niat tu dalam waktu zuhur. Selama belum habis waktu zuhur. Dia kena ingat sama. Yang kata belum habis waktu zuhur ni dengan makna kalau kita semayang dalam waktu zuhur tu kita sempat beri salam. Tu maksudnya. Kalau kita semayang dalam waktu zuhur, kita dah nak bagi salam. Sebelum tu kena niat lah. Ni hujung zuhur betul tu. Kalau semayang zuhur pun tak dah bagi salam dah dalam waktu zuhur, tu tak boleh niat. Niat pun tak dia. Boleh faham tak? Dia kena faham itu. Maksud dia yang kata belum habis waktu zuhur tu maksudnya dengan mana kalau kita semayang zuhur dalam waktu tu, nescaya sempat beri salam dalam waktu tu.
Nah, dan nak bagi salam. Lepas tu nak kira ke mana ni? Nak kira 4 ke 2? Tengoklah, kalau kita nak buat qasar kira 2. Kalau kita nak buat tamam kira 4. Nak kira 4 ya. Tu tak ada masalah lah, 4 2 tu. Tengok kita nak main awal, kita nak buat qasar 2. Kalau gitu, kalau aku semayang 2 rakaat zuhur qasar dalam waktu ni, sempat tak beri salam dalam waktu zuhur ni? Sempat lagi. Boleh niat lagi untuk kita jamak. Tapi kalau tak dan dah. Tak dan dah. Niat pun tak boleh tak terpakai lah. Tak terpakai. Jamak tu. Boleh faham lah. Gitu. Jadi hak tu maksud dia. Seperti diniat. Contoh niatnya, sahaja aku sembahyang jamak sembahyang sahaja aku jamak sembahyang fardu zuhur. Hak ni zuhur pula jamak. Kalau jamak takhir, yang jamak tu zuhur. Kalau jamak takdim, yang jamak tu asar. Boleh faham lah. Dia bukan payah dia tengok asar bukan jamak ni. Sebab asar memanglah waktu dia. Waktu dia lah asar. Hak nak jamak ni zuhur. Jadi sahaja aku jamak sembahyang fardu zuhur ini kepada waktu asar. Jamak-jamak ni himpun lah. Aku nak himpun zuhur ni dalam waktu asar. Sedap ke tu? Tak apa. Dan dalam waktu maghrib, atah dekat ni atah dekat dalam waktu zuhur. Ni iaitu niat jamak dalam waktu yang pertama tu, maksudnya dalam waktu maghrib. Kena niat tu dalam waktu maghrib. Selama belum habis waktu maghrib, kaitlah i'tibar ataf jadi kait pada kata niat tu. Niat tu selama belum habis waktu maghrib. Macam tadi ya. Dia kena celuh buat maghrib. Boleh niat. Celuh buat maghrib lagi dalam waktu tu boleh niat. Kalau tak celuh dah nak buat maghrib dalam waktu maghrib tu, maksud dia kalau kita buat maghrib pun bagi salam memang tak ada, memang habis waktu dah. Tu tak boleh niat. Hujung waktu dah tak boleh niat. Sebab tu kena tentu awal-awal lah kita nak monti waktu mana ni. Senang. Seperti diniat sahaja aku jamak sembahyang fardu maghrib kepada waktu isya. Dia jamak nak sembahyang nak sembahyang fardu maghrib ni dalam waktu isya lagi. Habis tu. Maka apabila dalam waktu asar, maka harus engkau sembahyang fardu asar dahulu, kemudian engkau sembahyang fardu zuhur. Tak ada masalah apa. Saya masuk asar, sembahyang asar dulu, saya sembahyang zuhur. Harus. Sebab dia tak syarat tertib. Tak syarat tertib. Dia sunat je kita tertib. Sunat kita ambil zuhur dululah. Tertib ikut aturan sembahyang. Sunat. Tapi ada pendapat yang kata asar dululah. Sebab waktu dia. Dia kira waktu dia hujah kata waktu. Tak apalah, yang kita dah ikut ni tertib lah, sunat tertib. Maksud dia zuhur dulu baru asar. Maka dinamakan sembahyang fardu zuhur yang tunai. Nama tunai. Nama tunai. Sebab apa? Kerana kekal waktu zuhur tak kala itu tak kala diniat jamak dalam waktu zuhur tadi. Bila kita niat jamak tadi ni, zuhur tu dia masih kekal waktu dia. Ni dah habis dah ni, masuk waktu asar dah. Untuk kita kekal lagi. Sebab kita dah niat tadi. Ni orang panggil waktu darurah. Waktu darurah. Kan dalam pembahagian waktu tu dia ada 5 jenis pembahagian tu. Waktu yang afdal, waktu ikhtiar, waktu makruh, waktu haram, waktu darurah. Waktu darurah ni masalah niat jamak ni. Jadi dia kira masih tunai. Dia tak kira qada apa dah. Qada tu habis waktu lah. Ni untuk kita kira tunai. Untuk orang yang niat jamak tu kira tunai. Hingga jatuh matahari, sampai terbenam matahari lah. Dah terbenam matahari habis lah. Dan demikian juga ni semacam sembahyang zuhur yang dijamakkan dalam waktu asar. Semacam dengan zuhur yang dijamakkan ke dalam waktu asar tu, macam tu juga sembahyang fardu maghrib
yang dijamak kepada waktu Isya. Nah, bila kita jamak kepada waktu Isya, maka kekal waktu sembahyang maghrib itu hingga subuh. Nah, kekal waktu dia sampai subuh. Nah, kalau kita buat apa, kira tunai. Habis dah maghrib ni, masuk Isya dah, kira tunai untuk kita. Orang yang nak jamak tu kira tunai. Boleh lena dulu lah. Boleh lena. Lena subuh. Nah, lena subuh tu pakai tak ada apa. Kena potong. Dan tiada disyaratkan bersegera. Bersegera ni maksudnya mualat. Tak disyaratkan mualat antara dua sembahyang itu. Ni zuhur, asar dan maghrib isya tu. Pada jamak takhir. Nah, tak syarat. Tiada disyarat tu pada jamak takhir. Dia tak syarat mualat. Tetapi sunat mualat. Kena buat itu dah. Sunat kita mualat. Jadi tak ada masalah lepas semayang tu piduk menyembang pula. Nak satgi baru mayang balik. Tak ada masalah apa. Jamak takhir boleh. Tak ada masalah apa. Tapi jamak takdim dia syarat dia mualat. Jamak takhir dia tak syarat mualat. Keduanya kekal safar wallahu a'lam. Mana boleh kita bayang kopian mak dia boleh lah tak? Bayang asal, bayang mak dia hantar dulu dan bayang teruk. Nah, kita nak buat ba'diyah boleh kan? Boleh, kita tak ada masalah apa. Dan tengok jamak mana kita nak buat. Kalau kita buat jamak takdim, kita buat qabliyah zuhur dulu. Qabliyah zuhur. Dah masuk waktu zuhur, buat qabliyah dulu. Lepas tu baru sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, sembahyang asar. Jangan buat qabliyah zuhur. Buat qabliyah zuhur, putih mualat tu. Nah, sebab ni jamak takdim syarat mualat. Jadi kita sembahyang asar tu. Lepas sembahyang asar, barulah kita buat ba'diyah bagi zuhur. Nah, ba'diyah bagi zuhur. Ni tak ada masalah apa. Ni gen rajin, ni gen untuk wali kan. Tak ada masalah apa. Kalau jamak takhir tak apalah. Nah, jamak takhir kan mudah . Nah, jamak takhir ni kita buat qabliyah ba'diyah apa pun tak ada masalah apa sebab dia tak syarat mualat apa. Hak duk keliru sikit waktu jamak takdim tu. Nah, jamak takdim. Tapi payah lah nak qabliyah ba'diyah. Payah. Nah. Dia kira musafir tu payah. Nah. Sebab kan musafir ni qat'un minal azab. Nah, satu potong daripada azab, sepotong daripada azab. Sebab tu yang syarak bagi qasar, bagi buat jamak. Nah, letih musafir. Nak buat qabliyah ba'diyah tu nah, macam susah sikit ya. Tak musafir pun jangan buat. Nah, ni musafir pula. Nah, duduk tak duduk jadi rajin, pelik. Jamak ni dia boleh buat lama tak? Jamak dia lagi jalan dia kira mana? Kita sampai KL. kita duduk sana dulu je lah. Buat sampai lepas. Dia bila kita sampai destinasi kita, nah satu pendapat kata putih lah. Putih. Dalam kitab ni dia memang putih lah. Cuma ada satu lagi pendapat yang kata tak putih lagi. Nah, tak putih lagi sampai 4 hari. Tapi kalau kita memang pi tu, memang kita tahu dah nak duduk berapa hari. Nah, nak duduk tu kita kata cukup bermukim lah 4 hari ke atas. Nah, kita tahu dah nak pi duduk tu memang duduk 4 hari. Hak ni putih. Nah, putih. Sebab hak tu memang kita bermukim lah. Bermukim. Tapi kalau kita pun tak confirm lagi nak maduk lah, boleh jadi bawah pada 4 hari lah. Maksud dia 3 hari. Lepas tu dengar nak balik lah. Tu boleh buat jamak. Nak buat jamak. Kadang tu sampai boleh sampai 16 hari. 16 hari boleh. Kita buat urusan, ada urusan. Tapi urusan kita tak boleh lebih 4 hari lah. Tak boleh sampai masa bermukim. Kita buat urusan
2 hari kot, 3 hari ya buat urusan. Lepas tu lepas tu kita buat tak dah habis. Nak kena tambah 2 hari pula. Tambah pula 2 hari. Tak habis juga. Tambah lagi. Hak tu sampai boleh sampai 16 kat. 16 dalam kitab kata, 16 dalam kitab fiqh. Boleh. Tak ada masalah apa. Tapi kalau kita memang pasti dah nak duduk sini, memang cukup masa bermukim, putih tu. Nak putih. Tapi kalau kita sampai destinasi kita dan kita nak duduk situ, tak, bukannya kita kata nak duduk situ tu 3 hari ya. Kita tahu kita pergi duduk 3 hari ya. Hak ni tak putih. Tak putih. 3 hari ataupun 4 hari itu, 4 hari masuk hari, termasuk hari masuk dan hari keluar pun tak putih juga. Tu. Kalau kita pergi pun kita pergi ke pucuk kalau kita kata. Pucuk. Lepas tu kita cukup 3 hari kita main pula pergi tak kala tak buat share ke mana. Jadi lebih 2 malam mana jadi dia. Kita pergi ke Puchong. Kita nak pergi duduk 3 hari. Tak putih ni. Kita pergi sambung pergi Port Dickson. Lepas tu kita nak, tak kira lah nak sambung pergi Port Dickson kan, nak balik Mapolish kan, masih dalam safar. Dalam safar. Tu hak yang kata pendapat yang kedua tu. Pendapat yang pertama, kalau destinasi kita memang Puchong, walaupun kita nak pergi duduk 2 hari lah, sampai tempat tu putih. Boleh faham dah. Tak kira duduk berapa hari pun putih terus. Tu pendapat yang kalau ikut dalam kitab ni. Sebab kita dah ada hala tuju dia. Lalu kalau kita nak buat juga, kita kena keluar. Anak misal dia jadi ada hak tu kerak je mak. Nak anak ramai 10 orang. Anak ni 2 hari, hari pergi rumah anak ni pula 2 hari. Sampai Johor. Nah. Dia kira singgah-singgah tu. Nak boleh buat jamak kosong. Tak ada masalah.